المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن له إلهي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت هيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التقويل ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم نبي وإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama ni kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman dalam diri kita, di atas nikmat ihsan Islam dalam kehidupan kita. Iaitulah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita hakikatnya. Maknanya kita lahir-lahir lagi dan jadi orang Islam itu nikmat paling besar. Tidak teruji. Maka dan alhamdulillah syukur pada Allah, Allah masih lagi memilih kita dalam meneruskan kita punya perjuangan, meneruskan kehidupan kita untuk kita ini sehingga akhir hayat kita masih lagi dalam konteks mencari ilmu. Maka insya-Allah hari ini kita akan sambung tentang Allah berbeza dengan makhluk dan Allah tidak bertempat. Rujukan saya adalah daripada kitab Al-Aqidah Al-Sughra. Al-Sughra, tulisan daripada Imam As-Sanusi rahimahullah. Moga-moga mengalir barakah buat Imam As-Sanusi insya-Allah. Maka insya-Allah hari ini kita sambung, ia merupakan sifat yang keempat bagi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita pelajari ataupun kita sama-sama huraikan pada yang minggu lepas, iaitu kita menceritakan tentang sifat istighna Allah. Kalau kita minta huraikan Allah itu bersifat istighna, apakah dia? Yang merangkum tentang uluhiyah Allah. Apakah sifat uluhiyah Allah? Banyak dia punya dalam sifat-sifat. Kerana apa kita belajar ini? Kerana yang pertamanya sifat 20 ini adalah wajib dipelajari. Kita nak mengaji tentang apa? Kita nak mengenal siapakah Allah sebenar-benarnya di dalam kehidupan kita. Sehingga jadi apa? Sehingga kita kagum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak mempelajarinya. Contohnya macam kita ini suka kepada seseorang. Andai kata ianya adalah contohlah kita kata artis, kan? Maka kita nak mengenali dia dengan lebih dalam. Kita akan baca tentang tulisan dia, kita nak tahu akan kehidupannya, kita nak tahu apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia suka. Kita nak tahu tentang keluarganya, kita nak tahu tentang kediamannya, semua kita nak tahu. Kerana apa? Kerana kita menjadikan dia itu sebagai idola hidup kita. Sehingga akhirnya kita akan bercerita je. Pergi mana-mana kita akan bercerita tentang artis tersebut. Ini sebagai contoh. Maka hari ini, begitulah dalam kehidupan kita hari ini, kita nak bawa Allah ini kenal dalam kehidupan kita sehingga kita kagum
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita kenal akan diri kita sebagai seorang hamba, dan akhirnya ke mana saja kita pergi, kita akan bercerita hanya tentang dia. Itulah yang kita kupaskan tentang, ada kuliah yang khas hari itu. Saya telah kupaskan tentang ataupun berkongsi bagaimana mencapai cinta Allah. Kalau tak ada cinta, tak boleh. Maka hari ini kita belajar sama-sama, murajaah bersama-sama. Maka dalam kitab ini Imam As-Sanusi rahimahullah dia menghuraikan ataupun dia menulis, Allah Subhanahu Wa Taala menyalahi segala makhluknya. Allah ini dia menyalahi seluruh makhluknya. Yang dikatakan sifat Allah yang keempat iaitu apa? Qiyamuhu binafsih. Siti Mastura, raise hand. Ada yang angkat tangan. Tak dengar ke? Okay. Saya teruskan insyaAllah. Maka qiyamuhu binafsih. Allah Subhanahu Wa Taala mestilah berbeza dengan mana makhluk kerana apa? Hanya Allah Ta'ala satu-satunya zat yang qadim. Maka selain daripada Allah adalah makhluk. Zat Allah ini adalah satu-satunya yang kita sendiri tidak boleh hurai tentang zat Allah. Dan mereka ini, mereka siapa? Makhluk lah. Tidak qadim bererti setiap mereka adalah yang baharu. Kita belajar tentang qadim ini iaitu Allah ini sedia ada. Tidak ada yang menciptakan dia dan tidak ada penciptaan terhadap dirinya. Dia sedia ada. Selain daripada Allah adalah bersifat qadim, iaitu mereka ini adalah yang baharu. Seperti apa? Seperti alam ini. Langit, bumi, arash yang dicipta oleh Allah. Apa dia? Haiwan, binatang, masa, ruang, tempat, kederat. Itu semua adalah sesuatu yang baru. Tetapi bagi Allah, dia tidak memerlukan semuanya itu kerana dia itu adalah satu-satunya zat yang qadim, yang sedia ada. Apakah buktinya? Dia tidaklah awal, dia juga tidak akhir dalam Al-Quran kan? Dia bersendiri, dia berdiri dengan sendirinya. Dia tidak musnah. Ini sifat zat Allah. Iaitu wujudnya daripada ketiadaan lalu wujud bererti segala sesuatu daripada Allah dipanggil apa? Dipanggil sebagai makhluk, dipanggil sebagai hawadis, dipanggil sebagai alam, dipanggil sebagai sesuatu yang telah tercipta. Hatta diri kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang hakikatnya daripada tiada menjadi ada. Dan akhirnya kita akan tiada. Daripada mati, dia jadi hidup. Dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk daripada yang berupa zat ataupun sifat. Termasuk daripada yang berupa zat ataupun sifat itu, akal mesti berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna akal kita ni dia tak boleh nak menyamai dengan apa yang Allah katakan daripada segala sesuatu yang menyamai dengan makhluk. Ini yang kita nak kena faham. Apabila kita kata ada sesuatu yang menyamai, yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengganggu akidah, dia masuk dalam golongan syirik. Syirik ni dosa apa? Dosa yang paling besar. Sebab itulah dosa yang paling besar adalah melahirkan rasa keakuan. Contoh macam mana? Apakah kata-kata keakuan yang sering diajar dalam kehidupan kita? Aku hebat. Aku sihat. Aku bijak. Bila kita boleh sebut macam tu, tetapi kalau hati kita tidak berpaksikan kepada Allah dengan berzahirkan yang hebat itu adalah Allah, yang bijak itu adalah Allah, yang bagus itu adalah Allah, maka kita akan tercampak dalam golongan yang melakukan keingkaran, iaitu melakukan kesyirikan. Iaitu kita menduakan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam kitab yang kita betul-betul kena fahami.
Maka jangan kita duduk ikut je apa orang cakap. Kita ikut sehingga kita tidak berpaksi kepada Al-Quran dan hadis. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran dan hadis itu? Bukan saya suruh buka Al-Quran, baca Quran, tengok satu-satu. Tidak. Daripada Al-Quran dan hadis itu terkeluarlah daripada dua rujukan ini jadinya kitab-kitab yang telah dipelajari ataupun yang telah ditulis oleh imam-imam kita. Contohnya kita Imam Asy-Syafi'i. Kita ada Imam Hambali. Kita ada Imam Maliki. Maka mereka ini yang telah mengkaji Al-Quran dan digabungkan dengan hadis, maka berlahirlah kitab-kitab akidah dan kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab sirah. Sebab dekat dalam Al-Quran dia tidak katalah ianya ada menyeluruh. Contohnya dalam konteks fiqh. Ada yang panggil fiqh, ada yang panggil fiqh. Hukum ataupun rukun wudu. Kalau dalam Quran ada 4 saja yang wajib. Tetapi bagaimana kita boleh dapat yang sunat? Sunat tu dapat di mana? Sunat itu dapat daripada hadis. Maka bila mereka gabungkan, keluarlah kitab. Mudahlah bagi kita hari ni. Dah tak ada apa persoalan yang untuk kita kaji. Yang cuma kita nak mengaji agar melahirkan kefahaman kita kepada akidah yang hakiki. Supaya tidaklah diri kita ini terpesong daripada akidah yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut. Contoh, kita daripada tidak ada apa-apa, yang paling takut terujinya umat manusia ini daripada miskin terus jadi kaya. Ini teruji. Apabila dia jadi kaya, dia jadi sombong, dia jadi takabur. Dia lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling kita tak nak. Kita takut sangat. Maka itulah pentingnya dalam akidah yang membawa diri kita dekat kepada Allah. Contohnya alam ini ataupun bumi ini dan segala isinya di dalam bumi ini adalah baharu, termasuklah kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua baru. Begitu juga dengan keturunan-keturunan kita. Sekalian binatang-binatang yang wujud. Mereka ini mestilah berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Mereka juga makhluk. Sebab itu ada orang kata Al-Quran itu makhluk. Syurga dan neraka juga itu makhluk. Sebab apa? Kerana ia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang dicipta. Apa gunanya kita dapat masuk ke dalam syurga tetapi kita tidak dapat bertemu dengan pemilik syurga? Ini bagi mereka yang sampai kepada martabat tauhid tinggi ataupun martabat orang-orang beriman, martabat orang-orang sufi. Dia orang tak minta syurga dah. Sebab itu kalau kita tengok dalam doa Rabiatul Adawiyah, kalau orang salah tafsir, orang kata dia ni sesat. Orang akan kata Rabiatul Adawiyah ini mengarut. Bukan. Kita yang tak belajar. Contoh Rabiatul Adawiyah. Sekiranya aku ini beramal kerana syurgamu, maka kau campakkan aku ke dalam neraka. Itu doa Rabiatul Adawiyah. Sekiranya amalku ini hanya untuk mendapatkan kerana takut akan neraka-Mu, ya Allah, maka kau jangan letakkan aku di dalam syurga. Sebab apa? Dia nak mengikhlaskan ibadahnya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah kita boleh nampak tentang bagaimana cerita Rabiatul Adawiyah yang di mana datangnya Kaabah di hadapan rumahnya. Betapa hebatnya dia. Tingkatan-tingkatannya. Tahapan-tahapan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak belajar sikit-sikit ni. Kan? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan makhluk atau apa-apa sahaja. Jelas dan teranglah bahawa Allah itu bukan cahaya. Dan Allah itu tidak duduk di arasy. Ni bila orang kata Allah itu duduk di arasy. Sebab apa? Dalam ayat Quran Allah kata aku bersemayam di arasy. Kita pun, iyalah, betul lah.
Sebab itu dalam kita mengaji Al-Quran, kita kena masuk kepada satu bab yang lain, iaitu tentang tasawuf. Tasawuf ni kena belajar tauhid. Maka dalam zat tiada zat dalam alam ini seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kena belajar dalam rukun yang seterusnya, iaitu asma' wal sifat, yang dipanggil dengan sebagai Asma'ul Husna. Siapakah dia Ar-Rahman, siapakah dia Ar-Rahim, siapakah dia Al-Malik. Kerana itu ada satu hadis yang mengatakan, salah satu tiket nak masuk ke dalam syurga adalah engkau mengetahui akan 99 nama-nama Allah. So kita boleh tanyalah diri kita ni, adakah kita ni dah tahu akan sifat-sifat Allah di dalam 99 itu? Maka berarti apa saja yang terlintas pada fikiran kita adalah makhluk. Dan Allah Ta'ala mesti berbeza dengan perkara tersebut. Itu dari segi konteks bagaimana yang dikatakan dari segi zat. Maka daripada segi sifat, tidak ada sifat di alam ini, contohnya daripada manusia, makhluk, haiwan dan lain-lain yang sifatnya sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nak tengok? Contohnya, kita kata Allah ini yang maha mengabulkan doa. Tapi kita menyamai dengan, kita kata apa? Oh, pergilah jumpa kiai ni. InsyaAllah kabul doa. Yang mengabulkan doa itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai itu sebagai apa? Kiai itu hanya makhluk. Dia tak boleh sama. Supaya tidak lahir dalam diri kita ketaksuban kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari segi sifat. Dari segi sama, macam mana Allah ini berbeza. Sama itu maha mendengar. Manusia kena ada telinga baru dia boleh dengar. Tetapi Allah tidak memerlukan telinga atau apa-apa saja alat untuk dia mendengar. Macam mana cara dia dengar, itulah yang dikatakan dengan zat Allah. Dari segi basar, Allah ini bersifat basar ataupun basir yang maha melihat. Allah ini, dia tidak perlukan mata. Dia tidak perlukan apa-apa pun, cahaya ke apa, tidak perlu untuk melihat. Tetapi manusia sekurang-kurangnya kena ada mata untuk melihat. Dan kemudiannya, manusia ini perlukan cahaya. Kalau gelap gelita boleh nampak tak? Walaupun ada mata, tak boleh. Kita perlukan cahaya. Maka Allah ini tidak perlukan cahaya. Allah tidak perlukan apa-apa untuk dia melihat. Kalau kita ini masih lagi ada batasan, masih ada lagi halangan. Kalau tak ada cahaya tak apalah. Ada rembulan pun jadi. Nak juga cahaya. Barulah kita boleh melihat. Itu maksudnya bagaimanakah kita berbeza dengan Allah. Walaupun Allah kata aku ini yang maha melihat. Adakah dia melihat seperti kita? Tidak. Kenapa kita jadi macam, macam mana ni ya? Itu kekaguman. Hebatnya Allah. Dari segi af'al Allah, perbuatan Allah. Kita tengok contoh dalam rezeki. Allah Ta'ala bersifat apa? Razak. La yahtasib. Bersifat razak. La yahtasib. Dia tidak memerlukan kepada rezeki. Tidak memerlukan sesiapa pun untuk memberinya rezeki. Allah tidak berhajat kepada keperluan. Contohnya. Kan? Perlu ke kita berzikir? Allah perlukan zikir kita? Tak perlu. Allah perlu ke doa-doa kita? Tak perlu. Allah perlu ke kita punya tawaduk? Tak perlu. Kita yang perlukan Allah. Kita duduk dengar kuliah ni, rasa-rasa Allah perlu ke? Tak perlu pun. Sebab itu Allah kata hanya yang aku pilih untuk mengenal akan diriku. Ini dalam kita nak tengok, Allah ni. Syukurlah. Sebab kita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza dengan makhluk. Makhluk ini dia kena bekerja, barulah ada gaji. Barulah dapat. Contohnya, Allah itu tidak lapar, tidak kenyang. Habis dia apa? Allah itu tidak mengantuk, tidak tidur. Habis tu macam mana tu? Nampak tak? Kita macam bengong kejap nak fikir tentang dia. Allah itu ada tapi tiada. Allah itu wujud tapi tidak dapat dirasai. Ibarat mimpi dalam mimpi.
Kita sentiasa dalam mimpi. Kehidupan kita hakikatnya hari ini dalam satu perjalanan mimpi. Bila masa kita akan pergi pada alam nyata. Alam nyata kita di alam barzah. Itu alam nyata kita. Barulah kita terjaga daripada lamunan mimpi kita. Tu kita tak naklah sampai ke tahap tu. Wa na'udzubillah min zalik. Biarlah dalam mimpi pun kita belajar. Mimpi pun mimpi lah. Maka afal Allah dan afal manusia mesti berbeza dengan sekalian makhluknya. Maka kalau kita tengok rujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, la kasamislihi syai'un. Allah Taala tak ada yang sama dengan sesuatu apa pun. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah sama sekali, termasuk penjelasan mukhalafatuhu lil hawadis. Maka ulama telah berbincang tentang perkara-perkara yang membawa makna yang ada persamaan dengan Allah Ta'ala. Misalannya, apakah misalannya? Yang kita hari ini duk bergaduh. Dalam Al-Quran dan hadis yang ada makna, kalau contoh kita tengok dalam, kita buka lah kamus. Kamus literal tu, liberal tu, kita buka kamus dia. Ada persamaan makhluk dengan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Maka semua nas yang memberikan sakaan ataupun wahab ini adalah persamaan antara makhluknya dengan Allah. Maka ianya perlulah ditakwil atau ditafwil. Iaitu apa yang ada pada Allah perlu disucikan daripada persamaan tersebut. Contohnya seperti apa? Dalam ayat Al-Quran Allah kata tangan Allah lebih tinggi daripada tangan mereka. Nampak? Ini ayat-ayat seperti yang perlu ditakwil dan ditafwilkan. Hakikatnya ayat ini macam sama. Kalau kita baca selapis, maknanya tangan kita dengan tangan Allah ni sama. Tetapi apabila para jumhur ulama, dia akan mentakwilkan. Bagaimana dia nak takwil? Takwil ini adalah mencari makna alternatif dengan bahasa Arab tersebut. Maka kalau dalam konteks ini kita tengok contoh Allah menjadikan kita semua ini, menjadikan Nabi Adam dengan tangannya. Kita pun kata macam ni ke tangan dia. Tak boleh kita fikir. Maka jangan sesekali menyamai tangan Allah dengan anggota. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kerana Allah tak akan sama dengan makhluk sama sekali. Ini beza. Ketahuilah bahawa bahasa Arab ini ada yang membawa makna metaforik. Dia membawa makna, sesuatu makna ataupun misalan. Iaitu dia ada makna yang asal dan juga dia ada makna yang alternatif. Contoh kalau kita belajar bahasa Melayu kita, tangannya apa? Anggota lah. Tak? Tunjukkan tangan anda, kita pun macam ni. Tetapi sebenarnya, kalau dalam bahasa yang lebih dalam, bahasa sastranya, kan kita tengok tangan ini juga tidak membawa kepada anggota. Ia diboleh kaitkan dengan kekuasaan. Contohnya, biasa kita dengar ayat ini. Melaka telah jatuh di tangan Portugis. Maknanya takkan nak kata Melaka tu jatuh kat tangan Portugis. Maknanya Melaka itu telah kalah dan jatuh kepada kekuasaan Portugis. Itu maksud dia. Maka kalau kita dengar orang cakap, Allah ni ada tangan, Allah ini ada kaki, dia boleh berdiri dengan sendiri. Macam mana Allah nak berdiri dengan sendiri kalau tak ada kaki? Itu adalah pemikiran-pemikiran yang kita sangkal dengan akal. Apakah yang dimaksudkan sebagai takwil atau tafwil? Iaitu apabila ada ayat yang mempunyai persamaan, maka perlulah ditakwil. Tu lah tadi saya cerita tu, takwil itu mencari makna alternatif yang sesuai. Contohnya kalau kita tengok yaddu. Yaddu itu kekuasaan. Kekuasaan Allah. Ini kita faham takwil. Sesuatu makna alternatif yang disamai. Yang perlu ditakwil dan perlu ditafwil. Ini kena faham betul-betul sikit. Kena bagi sedikit concentration sikit. Sebab kejap lagi kita akan tengok. Ada beberapa hujah-hujah yang mereka katakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tafwil adalah menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh rungkai. Kita pun tak boleh tahu.
Contohnya, alif lam mim. Kita tak boleh nak rungkai apa maknanya. Itu hanya Allah sahaja. Jangan kita nak terlebih nak tunjuk bijak dan pandai, kita pula pergi cari makna. Tak boleh. Kalau ada yang boleh hujah, wallahu alam. Itu dia panggil tafwil. Iaitu contohnya kita nak kena mengimani ayat tersebut yang ditafwilkan itu dengan berdasarkan kepada qada seseorang itu. Qada ini maksud apa? Terhadap kepada kadar seseorang itu. Kita tak bolehlah nak takwil ataupun tafwil. Sebab itu kadang-kadang bila kita tidak faham akan sesuatu, apa kita buat? Kita tanya kepada guru-guru kita untuk ditakwil dan juga ditafwilkan. Tafwil ni tak bolehlah, jaranglah mereka sentuh. Tetapi untuk ditakwilkan oleh guru kita agar capai kepada pemahaman yang benar. Iaitu dua, takwil dan tafwil. Okay. Kita tengok. Tetapi ada maknanya, maka maknanya kita serah pada Allah yang Maha mengetahui. Contoh alif lam mim, alif lam ra, kan? Dia ada makna tapi kita tak boleh nak hujah. Jangan sesekali melepasi sempadan laisa. Jangan sesekali kita nak melepasi kepada sesuatu untuk kita kaji apabila ianya tidak mampu dikaji. Sebab tu Jibril itu dia ada satu tahap je. Kalau dia pergi dia terbakar. Kita takut kita nak kaji lebih-lebih, kita kata kita Tuhan. Sebab tu insya-Allah pada inspirasi diri itu ada jawapan bagi untuk kita mengetahui siapakah hakikat diri kita. Ada orang dia kata dirinya Tuhan. Itu kita tak nak lah. Maka kita tengok kedua-dua takwil dan tafwil tersebut dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, iaitu kita tengok makna dia ahli sunnah wal jamaah ni dia pegang kepada dua. Takwil dan tafwil ni memang dia genggam elok-elok. Dia tak ada nak kona-kona tang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Memang Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran. Termasuk bahagian dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhtamad. Iaitu ayat yang jelas dan jelas ini termasuklah yang perlu dipegang dan perlu diikuti. Sebahagian yang lain dipanggil sebagai ayat mutasyabihat. Maknanya masih lagi belum jelas ayat tersebut. Ada yang tashbih, ada yang tasyabuh. Kalau ada orang yang hatinya tak bersih dan ada unsur-unsur suka benda-benda yang pelik, maka mereka sangat suka kepada ayat-ayat mutasyabihat. Bila hati mereka tidak bersih dan mereka ada agenda-agenda yang pelik, dia suka sangat guna perkataan ayat-ayat perumpamaan ini untuk menyamai dengan dirinya dan kehidupannya. Ni kita kena faham sungguh-sungguh. Ada yang kadang-kadang orang ni bergaduh tentang ayat mutasyabihat dan menyebarkan fitnah. Dan akhirnya mereka mentafsir mengikut tafsiran akal mereka sendiri. Sebab tu kalau kita tengok dengan ayat Quran ini, kena ada guru untuk kita tafsir. Kita tengok guru kita, adakah dia sehingga bersanad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dekat dalam Al-Quran ini, ayatnya semuanya halus. Ayatnya semuanya sangat-sangat sempurna, penuh dengan kelembutan. Allah ini dia memang sangat bersifat sangat-sangat halus. Halus itu bukan nak tafsir halus macam tu, tidak. Halus ini bermaksud kata-katanya itu beralunlah kalau kita kata. Maka jangan kita melepasi sempadan laisa. Laikasa mislihi syai'un fil ard. Jangan kita melebihi, Allah mestilah menyalahi akan makhluknya. Kena lebih daripada makhluknya. Jangan anggap Allah ini sama seperti makhluknya. Allah ada tangan, saya pun ada tangan. Allah boleh melihat, saya pun boleh melihat. Ini dia tafsir ikut sendiri dia. Maka bila Allah kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku sentiasa berada dengan kamu.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Malah aku lebih dekat daripada urat lehermu. Oh, kita pun kata ni urat leher, maknanya Allah ada kat dalam urat leher. Tak, itu ayat mutasyabihat yang perlu ditakwilkan. Ibarat je. Oh, kalau macam tu, kalau ada 30 orang, 30 Allah lah. Tidak. Dialah satu-satunya. Macam mana dia nak jaga kita semua ni? Itu keagungannya. Okay? Maka Allah ini, kadang-kadang ada orang kata bersemayam itu seperti bersila. Bersila kan? Bersemayam dia bersila, dia kata. Oh, Allah ni bersila lah, dia kata. Tak boleh. Minta maaf cakap lah, kadang-kadang kita tengok ada ajaran-ajarannya. Dia letak Tuhan dia tu bersila. Tinggi, besar, bersila. Itu perumpamaan yang dia ikut takwil, ikut kepala otak dia je. Ini adalah kalimat yang timbul fitnah melainkan dengan maksud untuk ditakwil. Contohnya seperti metafora, ayat-ayat metafora, ayat-ayat perumpamaan. Maka sifat seterusnya yang kita tahu adalah qiyamuhu binafsih, iaitu berdiri zat Allah dengan sendiri. Ini juga dalam sifat 20. Bukan bermakna Allah berdiri dengan sendiri. Namun maksudnya bukan berdiri macam kita ni. Membawa maksud Allah ini tidak berhajat kepada yang lain. Dia tak ada hajat kepada malaikat. Contoh malaikat mogok lah. Kita ambil contoh lah bahasa perumpamaan. Oh, saya tak nak lah hari ni cabut nyawa orang. Contoh. Ada Allah kisah? Tak kisah pun. Contoh maksudnya macam tu lah. Saya nak huraikan daripada bahasa pasar kita. Jangan samakan pula. Ini bahasa pasar lah saya panggil. Maka ini adalah sifat kudrah Allah, iaitu kekuasaan Allah. Sifat yang kelima, tak berhajat kepada tempat dan apa yang Allah jadikan. Oh, macam tu Allah kena duduk ke arasy lah. Tak perlu pun. Kenapa dia cipta arasy? Untuk menunjukkan keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya. Habis Allah nak duduk kat mana? Tu yang kita kata tu. Allah itu ada tapi seperti tiada. Allah itu zahir tapi tak nampak. Macam mana nak cerita? Biar bengong tang tu. Maka Allah tidak berhajat dengan tempat. Allah wujud tak bertempat. Tak boleh kata Allah duduk di arasy. Tidak boleh kata Allah itu di langit. Contohnya dengan kita kata, macam mana nak kata Allah duduk kat langit? Habis ustazah kita doa, tadah tangan ke atas. Okay? Kita tadah tangan ke atas tu maknanya Allah tu kat atas. Tak. Ini salah. Allah Subhanahu Wa Taala yang berkalam dengan Nabi Musa di Tur Sina. Kan? Dia bercakap, berkalam dengan Nabi Musa. Maka kita nak kata Allah tu di Bukit Tur Sina? Pun tidak. Maka dalam kes ini, Imam Syekh Nawawi Al-Jawi, ulama' besar di alam Melayu, telah berkata, barang siapa yang tinggalkan 4 kalimat, maka sempurnalah iman. Daripada siapa? Imam Syekh Nawawi Al-Jawi. Dia berikan sedikit kepada kita supaya kita ni tidak terpesong. Akidah 4 dia suruh tinggalkan. Kita cek diri kita. Yang pertama, aina, iaitu di mana Allah. Kita kena tinggalkan. Iaitu Allah tidak berada di sesuatu tempat, Allah tidak berada di sesuatu waktu, Allah tidak ada di sesuatu ruang, Allah tidak berada pada sesuatu zaman. Kita kena tinggalkan. Di manakah Allah? Allah itu ada. Hebatnya Allah. Yang kedua, kaifa. Bagaimanakah Allah? Kita kena tinggalkan keempat-empat ini. Iaitu Allah ini laisa. Laisa kamislihi. Allah tak sama seperti makhluk. Allah juga tidak sama seperti apa yang kita boleh gambarkan. Yang ketiga iaitu mata. Bila Allah. Bilakah Allah ini ada, contohnya? Dialah yang awal tanpa permulaan dan yang akhir tanpa pengakhiran. Dan yang keempat adalah kam. Berapa Allah ini? Allah itu esa, tunggal dan tidak berbilang. Ahadun ahad. Maka kena tinggalkan keempat-empat ini, maka sempurnalah iman kita. Jangan kita tanya Allah tu kat mana. Jangan kita tanya kaifa, bagaimanakah sifat Allah. Jangan kita tanya bilakah Allah ini wujud. Billah, billallah. Jangan kita tanya kamullah. Iaitu berapakah Allah. Ini bila daripada imam ini dia kata bila kita tinggalkan keempat-empat ini, maka sempurnalah iman kita. Harap-harap kita ini tergolonglah dalam golongan-golongan yang keempat-empat ni. Tidak kita memikir-mikirkan tentang apa-apa pun. Contohnya. Okey. Maka kesimpulan daripada apa yang kita belajar pada malam ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat esa.
Keesaan Allah tak menyerupai makhluk. Dia tidak ada sifat, dia tidak ada asma, dia tidak ada af'al yang sama dengan makhluk. Contoh kita tengok tangan Allah, dia bukanlah seperti tangan kita. Kalau kita kata tempat Allah di arash, dia tidaklah berhajat kepada makhluk. Macam kita kena ada tempat lah. Duduk kat mana? Tak boleh jadi macam cerita Piramli. Okey, duduk. Kerusinya tak ada. Tak boleh. Itulah dalam maksud bagaimanakah kita ini ingin mempelajari ataupun memahami akan sifat Allah yang keempat dan yang kelima. Dia cover dua pada malam ini, iaitu yang pertamanya kita belajar tentang Allah ini sifat wajib bagi Allah. Yang keempat, qiyamuhu binafsi. Dan seterusnya yang kelima kita belajar bersama-sama, iaitu apa dia yang kelima? Qiyamuhu binafsihi. Maka kita cover dua. Qiyamuhu binafsih, 4 dengan 5. Benda yang sama. Maka moga-moga memberikan kefahaman kepada kita semua. Moga-moga memberi manfaat. Sekiranya tak faham lagi ataupun rasa blur-blur, tak apa. Next masuk lagi kuliah. InsyaAllah Allah akan beri kefahaman.